Saya lihat kamu bertiga ini sangat pandai berlakon. Dari hari ini, kamu bertiga akan diambil bekerja di studio kami, Mlay Film Production, sebagai seniman. Mulai hari ini juga, kamu bertiga sesuai kalau saya gelarkan Bujang Lapu. Mari kita ke office, kita boleh sign kontrak. Mari. Baik. Apa dah? Lain yang disuruh, lain yang kita buat, sudah jadi seniman ke? Itulah nasib. Seniman Bujang Lapu. Seniman Bujang Lapu. Selepas kejayaan filem Bujang Lapuk, Pendekar Bujang Lapuk dan Alibaba Bujang Lapuk, P. Ramlee telah menyambung siri komedinya yang keempat dan terakhir iaitu Seniman Bujang Lapuk. Cerita yang telah dikarang oleh H.M. Rohaizat dengan dialog oleh Rohaili ini mengisahkan tentang tiga bujang lapuk yang terlibat dengan dunia perfilman. Seperti kebiasaannya, P. Ramlee sentiasa menyelitkan beberapa buah sindiran dan tauladan di dalam filem-filem arahannya. Begitu jugalah yang terdapat di dalam filem ini yang turut menonjolkan sindiran kepada masyarakat dunia filem serta masyarakat yang duduk di rumah sewa yang mempunyai berbagai-bagai ragam dan kerenah. Mengikut perancangan, P. Ramlee ingin menyambung siri Bujang Lapuk ini di Merdeka Film Studio, namun kerana menghadapi berbagai masalah, terutama mendatangkan Aziz Sattar dan S. Samsudin ke Kuala Lumpur, terpaksalah P. Ramlee mengambil A.R. Tompel dan Ibrahim Din sebagai pasangannya dalam siri komedi baru, Do Re Mi. Filem ini menampilkan Saloma buat pertama kalinya sebagai heroin. Sebelumnya, Saloma hanya menyanyikan lagu-lagu yang terdapat di dalam filem arahan P. Ramlee seperti Penarik Beca, Semerah Padi, Panca Delima dan Sumpah Orang Minyak. Pemilihan Saloma sebagai heroin dalam filem ini adalah suatu yang tidak dijangka oleh semua orang, terutamanya Aziz Sattar dan S. Samsudin. Ini kerana terdapat dua orang pelakon lain yang berjaya lulus dalam screen test untuk menjadi heroin dalam filem ini, iaitu Rosia Timah dan Siti Hawa Majid. Oleh kerana Rosia Timah sudah membintangi filem Pendekar Bujang Lapuk, tentulah Siti Hawa Majid yang bakal memegang karakter tersebut. Bagaimanapun, tiba-tiba saja Saloma yang menjadi pilihan P. Ramlee. Ternyata, P. Ramlee membuat pilihan yang tepat dengan mengambil Saloma berlakon di dalam filem ini. Hal ini kerana lakonan dan watak Cik Salma meninggalkan kesan yang mendalam hingga ke nama panggilan Cik Salma terus menjadi sebut-sebutan di kalangan muda-muda hingga ke hari ini. Filem ini telah dihantar ke Festival Filem Asia Pasifik ke-9 di Korea Selatan bersama Lu Balang Daik yang diarahkan oleh Jamil Sulong. Bagaimanapun, gagal mencapai sebarang kemenangan. Tajuk asal filem ini adalah Bujang Lapuk Jadi Bintang. Dari segi persembahan, filem ini amat menghiburkan. Filem ini menampilkan beberapa orang pelakon tambahan yang sangat penting peranannya, walaupun hanya memegang peranan sebagai pelakon pembantu. Misalnya dalam babak ketiga Ramlee, Aziz Samsudin berada di tempat syuting ketika Ahmad Nespo mengarah dengan bintang undangannya Hashim Mahyun dan SK Darisman dibuat dengan begitu lucu sekali. Selain itu, banyak peristiwa-peristiwa yang berlaku di rumah sewa di mana M. Rafi terkejut apabila motorsikalnya terbang ke atas bumbung. Babak pergaduhan antara Kuswadinata dengan isteri-isterinya dan ketika H.M. Busra diikat oleh Ramlee, Aziz dan Sudin kerana memekakkan telinga dengan tiupan trompetnya juga sangat melucukan. Pendek kata, setiap adegan yang dikemukakan oleh P. Ramlee pasti membuatkan kita sebagai penonton tertawa kerana kelucuannya. Pada keseluruhannya, filem ini merupakan sebuah filem komedi yang baik di samping mengandungi lagu-lagu yang menghiburkan, terutamanya lagu Gelora, nyanyian Saloma. Dari segi lagu dan irama pula, filem ini menampilkan 4 buah lagu iaitu Menceceh Bujang Lapuk, Gelora, Senandung Kasih dan Embun Menitik. Seperti biasa, P. Ramlee memang sangat bijak dalam mengubah suai lagu-lagu yang didengarinya kepada muzik yang lebih dekat kepada masyarakat Melayu, misalnya seperti lagu Menceceh Bujang Lapuk. Lagu ini telah diilhamkan oleh P. Ramlee daripada lagu terkenal nyanyian Harry Belafonte iaitu The Banana Boat Song. Filem Seniman Bujang Lapuk telah terhasil selepas beberapa tahun tanah Melayu mencapai kemerdekaan iaitu pada tahun 1957. Di sini dapat dilihat bahawa P. Ramlee telah menunjukkan dua perkara di awal-awal babak permukaan filem.
Shoot yang pertama di dalam filem ini ialah shoot di mana patung Stanford Rifle yang boleh ditafsirkan mewakili penjajahan kuasa asing, dan seterusnya beberapa poster gergasi di program-program utama di Singapura yang memaparkan filem-filem asing. Ini menunjukkan kepada kita bahawa walaupun negara sudah merdeka, tapi pemikiran asing tetap wujud dan mempengaruhi masyarakat pada ketika itu. Manakala shoot kedua yang ditonjolkan di dalam filem ini pula telah memperlihatkan bahawa filem-filem asing telah mendapat tempat dan promosi utama di program-program besar, sedangkan filem-filem tempatan pula terpaksa melakukan promosi secara kendiri dengan membawakan filem mereka menggunakan kereta buruk yang tayarnya pancit. Hal ini dapat dilihat apabila filem Panji Semerang keluaran Shaw Brothers pada tahun 1961 terpaksa dipromosikan dengan cara seolah-olah ianya sebuah wayang pacak. Walhal filem-filem asing di dalam babak berkenaan dipaparkan poster gergasi seperti filem The Great Imposter dan Cimarron yang mendapat tempat utama di program-program milik Shaw Brothers. Dalam filem Seniman Bujang Lapuk, P. Ramlee telah menerapkan beberapa buah sindiran kepada pihak Shaw Brothers secara terbuka tanpa disedari. Hal ini jelas ditunjukkan dalam babak pembukaan filem ini yang memberikan gambaran penuh mengenai apa yang mahu ditunjukkan oleh P. Ramlee di dalam filem ini. Filem ini boleh dikatakan sebuah filem mengenai sindiran sinis tentang nasib industri filem Melayu yang dikawal kuasa asing dan dijadikan medan mengaut untung yang menindas pekerja-pekerja filem. Malah hal ini juga turut terkandung dalam sebuah buku tulisan Amir Muhammad dalam bukunya 120 Malay Movies. Selain sindiran yang dikenakan kepada syarikat Shaw Brothers, P. Ramlee turut mengenakan sindiran ini kepada masyarakat Melayu. Sindiran ini dapat dilihat dalam babak permulaan filem di mana semasa kereta yang melakukan kerja-kerja promosi filem Panji Semerang melalui kawasan bandar, tidak ada penduduk bandar yang tertarik dengan kereta dan promosi berkenaan. Namun apabila kereta berkenaan masuk ke kawasan kampung, kelihatan ramai penduduk kampung yang datang berkumpul ke lori tersebut dan memberikan sambutan hangat kepada promosi filem berkenaan. Ini menunjukkan pada waktu itu, masyarakat bandar lebih gemar memberi perhatian kepada filem-filem barat, manakala filem-filem tempatan pula mendapat sambutan hangat dalam kalangan masyarakat di kampung. P. Ramlee dengan bijak mengaitkan kemeriahan sambutan filem tempatan ini sama besar dengan filem antarabangsa dan boleh meletup di kampung seperti meletup dengan kuatnya tayar kereta yang membuat promosi filem Panji Semerang itu. Malah dialog yang diungkapkan oleh Sudin yang mengaitkan dengan kontrak muzik orang mati apabila melihat orang ramai berkumpul ke lori tersebut telah menimbulkan persoalan yang cukup tajam dalam filem ini. Ini apa kena ini? Oh, ini pamcit lah. Oh, kesian. Pamcit ya. Ini apa encik-encik ni semua kontrak muzik orang mati kah? Apalah orang mati. Main bayang tak tahu kah? Di dalam filem ini, P. Ramlee telah beberapa kali merujuk kepada golongan asing yang mengawal industri filem Melayu, khususnya tentang pengaruh Shaw Brothers. Perkara ini dapat dilihat dalam babak ketika Salmah cuba menghulurkan wang kepada Ramlee dan Ramlee menolaknya dengan mengatakan bapanya baru mengirimkannya wang dari Hong Kong. Seterusnya dalam babak antara Ramlee, Aziz dan Sudin menaiki beca dan dikenakan cas 30 sen juga sebenarnya menyindir Shaw Brothers. Ini kerana mengikut perjanjian, Bujang Lapuk perlu membayar tukang beca sebanyak 30 sen, tetapi mereka hanya membayar sebanyak 25 sen dan tidak sepadan dengan kepayahan tukang beca mengayuh. Situasi ini persis seperti yang terjadi kepada tenaga kerja studio yang sering ditindas oleh pihak majikan. Di sekitar tahun 1960-an, telah wujudnya krisis dan pergeseran di antara tenaga kerja di Shaw Brothers, termasuk para pelakon dan kru dengan pihak pengurusan studio. Dikatakan, pergeseran ini berlaku kerana masalah pembayaran gaji yang disifatkan oleh tenaga kerja sebagai tidak mencukupi dan rendah berbanding dengan jumlah filem yang perlu mereka hasilkan. Sindiran pedas ini ditambah lagi apabila tukang beca menyebut terpaksa membuat union jika ada ramai lagi pelanggan seperti ini yang tidak mahu membayar tambang mengikut perjanjian. Ini menggambarkan bahawa tenaga kerja di studio akan melakukan protes jika penindasan soal pembayaran gaji masih berlaku. Apa awak cari di situ? Duit? Kalau ada pun duit saya di situ. Oh. Ini dia bang. Ni masin tak cukup, lagi 5 sen. Apa pasal tak cukup? Janji 30 sen. Baru dapat 25 sen, lagi 5 sen. Diorang duduk first class, saya duduk second class. Second class paruh bayaran. Jangan begitu. First class baik, second class baik. Sama juga sampai. Saya penat berkayu. Sampai itu memang sampai. Tinggal lagi azab saya yang tanggung lebih. Diorang duduk atas tilam, saya duduk atas papan. Sampai naik ke matu punggung saya, Wak. Lain kali tak tilam, saya kasih 10 sen. Apa punya orang, kalau ada 3 lagi macam korang, terpaksa kami kena bikin union. Seterusnya, isu penindasan terhadap pekerja filem juga turut dipaparkan di dalam 2 babak.
Babak yang pertama dipaparkan semasa manager kemahasan memarahi pekerja melalui telefon untuk membawa pulang lori yang tayarnya pancit. Halo? Hah? Okey. Kau bawa balik lori itu sekarang juga? Ya, sekarang juga. Hah? Kalau lori itu tak boleh jalan, kau pikul lah. Babak yang kedua pula apabila manager kemahasan memarahi pekerja juga melalui telefon kerana pekerja berkenaan tidak datang kerja. Hei, kau ni apa? Kau nak kerja ke nak main-main? Semalam kau bilang kau sakit gigi. Ini hari kau bilang kau sakit perut. Jangan-jangan besok kau sakit nak mampus pula. Apa boleh buat tuan? Saya demam. Bukannya saya panggil itu demam tuan. Ya. Kau ni memang ada-ada sajalah. Kepala otak kau berjambul. Apa yang lebih menarik lagi, bujang lapuk ini hanya masuk ke pejabat manager kemahasan sebanyak 2 kali sahaja dan kedua-duanya dimulakan dengan babak manager kemahasan memarahi pekerja studio melalui telefon. Ini telah menjadi suatu persoalan. Adakah P. Ramlee dengan sengaja menunjukkan babak berkenaan dan ingin menyindir pihak majikan, serta adakah perkara ini benar-benar berlaku ketika itu kepada pekerja-pekerja yang bekerja di studio tersebut? Selain sindiran yang dilemparkan terhadap majikannya, P. Ramlee juga dipercayai menyelitkan beberapa sindiran terhadap pesaing syarikat Shaw Brothers waktu itu, iaitu Kathy Chris. Hal ini dapat dilihat dalam babak semasa Ramlee, Aziz dan Sudin sampai di studio Malay Film Production untuk mencuba nasib menjadi pelakon filem. Ketiga-tiga mereka ternampak satu tajuk filem yang dipaparkan pada papan kenyataan di luar pagar studio. Tajuk filem itu ialah Yatim Tua dan Setan Angkat Dulang. Jika dilihat pada tahun 1961, Kathy Chris juga mengeluarkan 2 buah filem iaitu Yatim Mustafa yang diarahkan oleh B.N. Rao dan Sultan Mahmud Mangkat di Julang yang diarahkan oleh K.M. Basker. Adakah kedua-dua filem yang memiliki tajuk yang hampir sama ini adalah secara kebetulan ataupun dibuat-buat? Dalam babak kemudiannya pula, kita diperlihatkan bahawa pengarah yang mengarahkan filem Yatim Tua dan Setan Angkat Dulang ini ialah director Ahmad Nisfu. Adakah P. Ramlee sengaja mengambil Ahmad Nisfu di dalam filem ini ataupun ianya mempunyai kaitan dan sindiran? Seperti yang kita ketahui, wajah Ahmad Nisfu yang kelihatan iras India adalah parodi kepada pengarah kedua-dua filem Kathy Chris tadi yang juga berasal dari India. Simbolik pengaruh India dalam filem-filem Melayu dipaparkan P. Ramlee dengan cukup bersahaja dan sinikal. Selain itu, campur tangan pengurusan di dalam soal kreativiti dan pemilihan pelakon oleh seorang pengarah juga turut dipaparkan di dalam filem ini. Misalnya semasa screen test yang dilakukan terhadap Ramlee, Aziz dan Sudin, ternyata ketiga-tiga mereka tidak menepati kriteria yang dimahukan oleh director Ahmad Nisfu. Namun mereka tetap diterima sebagai pelakon kerana manager kemahasan mahukan mereka. Di dalam konteks penceritaan pula, P. Ramlee turut melemparkan beberapa sindiran terhadap gaya penceritaan filem-filem Melayu pada ketika itu yang kadang-kadang berlebih-lebihan dan menyuntik emosi yang tidak sepadan serta memiliki tema yang terlalu remeh. Perkara ini dapat dilihat dalam babak di mana Sudin telah menyuarakan ketidakpuashatiannya terhadap watak S. Kadarisman yang mahu memancung isterinya hanya kerana memasak sayur asam yang tidak dicampur dengan belacan. Adegan syuting di mana S. Kadarisman mahu memancung Hashim Mahyun dan kemudiannya diganggu oleh Sudin dan Aziz diilhahkan P. Ramlee dari filem Charlie Chaplin, A Film of Johnny. P. Ramlee juga turut menyelitkan sindiran terhadap sikap pelakon ketika itu. Hal ini dapat dilihat apabila sikap pelakon yang ditonjolkan dalam watak Aziz semasa screen test dipaparkan sebagai seorang pelakon yang memiliki ciri-ciri overacting dan memilih. Ini kerana pelakon dilihat sesuka hati mengubah dialog asal kepada satu peringkat yang tidak diperlukan. Selain sindiran terhadap golongan bawahan dan pertengahan, P. Ramlee turut menyelitkan sindiran terhadap golongan feudal. Hal ini dapat dilihat dalam babak ketika Ramlee, Sudin dan Aziz berada di dalam bilik makeup. Awak jangan mengganggu. I say Ramlee bukan melawak aku ni. I say. Hey Ramlee. Siapa kau? Aku King. King apa? King Kong. King Kong kepala otak kau. Aku tengah ada berada dialog kau orang bising ha? Satu lagi babak yang menyentuh mengenai golongan ini boleh dikesan semasa Bujang Lapuk sudah diterima sebagai pelakon dan melakukan filem pertama mereka iaitu Bujang Lapuk di negeri Baghdad. Berapa senang beta punya hati. Betalah yang digelarkan Setan Aminur Rasyid. Kan setan, syaitan, sultan. Maaf Tuan Director. Dalam babak Doktor lakonan Ahmad Mahmud, merawat director Ahmad Nisfu yang pengsan pula merupakan satu babak transisi yang penting di dalam filem ini. Di sini dapat dilihat bahawa P. Ramlee turut menyelitkan sindiran terhadap golongan dalam bidang perubatan seperti bomoh. Sebaik sahaja director Ahmad Nisfu pengsan melihat Bujang Lapuk datang membawa bunga
doktor terus marah kepada bujang lapuk dan mengatakan mereka sebagai muka pembawa penyakit atau sumpahan. P.Ramlee telah memberikan gambaran terhadap bomoh dalam masyarakat Melayu. Bomoh bukan sahaja boleh mengubati tetapi boleh memberikan sumpahan. Ternyata selepas disumpah, beberapa perkara malang terjadi kepada mereka. Antaranya, Sharif Dol telah masuk meminang Salmah. P.Ramlee dipukul Sharif Dol, Sudin ditipu penjual batu yang kononnya hikmat, dan malang yang paling besar bagi bujang lapuk ialah apabila rumah yang didiami mereka terbakar. Kemunculan Ahmad Mahmud di dalam filem ini juga seolah-olah memberikan gambaran bahawa P.Ramlee ingin mengambilnya berlakon dalam filem Ibu Mertuaku. Hal ini terbukti apabila Ahmad Mahmud telah dipilih P.Ramlee untuk memegang watak yang sama dalam Ibu Mertuaku, iaitu seorang doktor yang sombong dan memiliki kuasa mengubat dan memusnah. Selain daripada unsur-unsur berkaitan industri perfilman Melayu, P.Ramlee juga mengaitkan beberapa isu di kalangan masyarakat Melayu. Misalnya tentang sikap berhutang dalam kalangan masyarakat. Situasi ini dapat dilihat dalam babak ketika Ramlee, Aziz dan Sudin minum kopi di sebuah warung yang diberi nama Kedai Kita. Selepas sahaja menikmati secawan kopi, mereka ingin terus bergegas pulang ke rumah. Mentang-mentanglah kedai bernama Kedai Kita, mereka menjadikan kedai itu seperti milik mereka apabila beredar tanpa membayar harga kopi yang diminum. P.Ramlee juga memperlihatkan sikap di dalam lakonannya yang ingin berkahwin tetapi tidak memiliki wang. Sudin cuba membantu dengan meminjam daripada manajer kemahasan tetapi gagal, dan akhirnya Ramlee berkahwin dengan wang yang diberi pinjam oleh Salmah. Satu perkara lucu lagi yang ditunjukkan P.Ramlee di dalam filem ini ialah tentang paranoid yang muncul dalam kalangan orang Melayu terhadap babi. Hal ini dapat diperlihatkan di dalam babak semasa Ramlee sedang mengintip Salmah dan ditegur jirannya. Apa yang paling menarik sekali yang telah ditunjukkan di dalam filem ini adalah P.Ramlee cuba mengajar kita, khususnya masyarakat Melayu, supaya mempunyai sikap berbudi bahasa. Teguran ini telah ditunjukkan dalam babak Sudin bertanya kepada seorang pengawal keselamatan, Mr. Singh, mengenai cara-cara memohon pekerjaan di studio filem berkenaan. Oi, ini wayang gambar pusing kah? Ha? Ulu pun tersampuk kah? Sudah dah, mari kita balik dah. Ini dia orang semua banyak angin dah. Mari dah. Orang nama si orang Melayu, istihadah pun tak tahu. Orang mereka panggil, hoi. Saya ni apa, batu ke, kayu ke? Alamak, Bengali tu bahasakan kita dah. Memang betul dia cakap. Kau tu mana ada bahasa. Panggil orang, oi. Bahasa menunjukkan bangsa tau. Sikap masalah berdengki, khususnya sesama bangsa juga turut dipaparkan oleh P.Ramlee. Isu ini dapat dilihat apabila selesai bujang lapuk masuk ke dalam studio, muncul seorang lelaki bertanyakan kepada Mr. Singh mengenai tujuannya ke situ. Selain itu, P.Ramlee juga mengemukakan sindiran terhadap golongan yang sering menggunakan alasan agama untuk menutup dan melindungi kepentingan diri sendiri. Hal ini dapat dikesan dalam babak semasa bujang lapuk cuba menenangkan pergaduhan suami isteri kerana berkahwin lain. Lalu si suami mengatakan bahawa menurut hukum Islam membolehkan lelaki berkahwin lebih daripada satu. Namun si isteri memarahi kenapa berkahwin sahaja mahu mengikut undang-undang Islam, tetapi perintah yang wajib seperti sembahyang 5 waktu dan berpuasa tidak mahu dilaksanakannya. Sindiran ini sangat meninggalkan kesan kepada pelbagai generasi dari dulu hinggalah sekarang. P.Ramlee juga sering mengaitkan setiap babak dalam filemnya dengan baik, dan ini menampakkan satu jalinan yang kemas dan menarik. Filem ini juga turut menampilkan banyak insiden yang berlaku dalam satu-satu tempat. Misalnya insiden-insiden yang berlaku oleh jiran-jiran bujang lapuk di tengah-tengah malam. Pertamanya, selepas bujang lapuk menyelesaikan masalah pergaduhan suami isteri, munculnya seorang lelaki berbadan besar, lakonan Hashim Busro, yang memasuki bilik Fatimah dan mengauki tersalah masuk bilik. Selepas babak itu, jalan cerita beralih ke babak lelaki yang membuat bising menggunakan motosikalnya, lakonan M. Rafi. Selepas itu, filem beralih semula ke babak H.M. Busro bermain trompet dan membuat bising sehingga dikerjakan oleh bujang lapuk. Setelah mengerjakan H.M. Busro, Aziz telah menegur lelaki yang sedang berusaha menurunkan motosikalnya menggunakan galah. Di sini dapat dilihat P.Ramlee telah menjadikan babak berkenaan secara berselang-seli, walaupun babak lakonan Hashim Busro telah ditonjolkan dahulu. Tetapi babak seterusnya bukan melibatkan beliau, tetapi terus kepada babak lelaki motosikal berkenaan, dan selepas lelaki motosikal kembali ke lelaki berbadan besar dan penutupnya kembali ke lelaki motosikal. Dalam babak berikutnya di hari lain pula, pertama dapat dilihat Aziz cuba memikat seorang gadis di dalam bas yang kemudiannya kita ketahui melalui apa yang Aziz ceritakan, gadis tersebut merupakan seorang bisu. Kedua pula, kelihatan Ramlee terbaring dan termenung memikirkan tiada wang untuk berkahwin. Setelah mereka tidur, telah berlaku dua insiden lain, di mana insiden pertama melibatkan kehadiran seorang anggota polis yang datang mencari isteri Pak Mat Tempe untuk memaklumkan Pak Mat Tempe ada di hospital kerana terlibat dalam kemalangan.
Namun isteri Pak Mat Tempeh seorang yang pekak dan ini menyebabkan Sudin terpaksa bercakap kuat dengannya. Perkara ini mempunyai kaitan yang sama dengan insiden yang telah berlaku kepada Baba Aziz yang cuba memikat gadis pekak di dalam bas. Insiden kedua pula melibatkan pergaduhan suami isteri India, lakonan MZ dan Zainul Fiji, hanya gara-gara tahi anak kecil yang terkena ke muka si suami. Kejadian ini ada kaitannya dengan Baba Ramli terbaring dan termenung kesedihan. Jika dilihat, filem ini dibuat secara bijak di mana P. Ramlee berjaya mengikat empat babak ini sebagai satu kaitan. Pertama, memberikan petanda akibat kepada Aziz yang sebelum ini memikat seorang gadis bisu, dan kedua, memberikan petanda akibat kepada Ramlee yang terlalu ingin berkahwin. Seterusnya, kita juga dapat melihat babak semasa Sudin membuang batu yang kononnya itu batu himat ke longkang. Selepas itu, babak berikutnya pula memaparkan syarif beliau juga dibuang kerana pertunangannya dengan Salmah telah diputuskan. Dalam filem ini juga, P. Ramlee banyak memaparkan tentang nilai wang. Misalnya 3% untuk 3 cawan kopi, 3% untuk berpuluh-puluh ahbal lama, 4% untuk beberapa botol kosong, RM10 untuk batu hikmat, 3% untuk menggunakan beca, RM1 untuk menggunakan teksi, RM20 untuk belanja anak beranak dan RM200 untuk berkahwin. Terlalu banyak nilai dan sindiran sosial yang telah diketengahkan di dalam filem ini dan membuatkan filem ini boleh dilabelkan sebagai karya agung yang tiada tandingannya. Sesungguhnya, jika ketiadaan Hashim Rohazad yang memberi jalan cerita ini kepada P. Ramlee, tidak mungkin kita akan dapat melihat suasana pembikinan filem-filem Melayu di jalan ampas. Kini, P. Ramlee dikenal sebagai seorang seniman yang telah banyak berjaya mengharumkan filem-filem Melayu. Beliau telah memecahkan tradisi filem Melayu yang kebanyakannya dipengaruhi oleh filem-filem Hindustan ketika itu.